Assalamualaikum. Hai semua. Saya Siti Nuraini, pegawai dietetik dari Institut Kanser Negara. Baiklah, pada hari ini anda bersama-sama dengan saya dalam program Sembang Sihat at IKN bersama Dietitian. Baik, sebelum kita teruskan, saya pasti ramai di antara anda di luar sana yang tidak tahu ataupun kurang pasti apa sebenarnya tugas dietitian atau pegawai dietetik di hospital, bukan? Baik, saya akan jelaskan serba sedikit. Fungsi ataupun peranan utama pegawai dietetik di hospital pertamanya adalah untuk memberi rundingan ataupun konsultansi makanan kepada pesakit, memberikan preskripsi suplemen pemakanan kepada pesakit yang tidak mampu untuk mencapai keperluan pemakanan secara oral, dan juga memberi rejim pemakanan kepada pesakit-pesakit yang hanya mampu mengambil makanan melalui tiub. Baik, selain daripada itu, dietitian juga berfungsi untuk menyelia porsi, resepi dan penyediaan makanan di dapur-dapur hospital. Baik, di IKN, fungsi khusus kami pegawai dietetik adalah untuk membantu pesakit-pesakit kanser untuk makan secara sihat dan juga membantu mencapai keperluan pemakanan mengikut kalori yang diperlukan. Baik, untuk pengetahuan semua, kita sedia maklum, pesakit kanser seringkali menghadapi masalah untuk makan. Ini disebabkan oleh mungkin penyakit kanser itu sendiri ataupun kesan-kesan sampingan rawatan seperti radioterapi, kemoterapi yang perlu dijalani oleh pesakit tersebut. Jadi disebabkan oleh masalah-masalah ini, pesakit seringkali tidak selera makan, kurang makan, menyebabkan pesakit mengalami penurunan berat badan secara berterusan. Selain itu, kesan sampingan rawatan ini termasuklah seperti muntah, loya, hilang deria rasa, ceret-beret, dan ini mengganggu proses pesakit untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Jadi disebabkan itu, kami pegawai dietetik akan membantu pesakit bagaimana cara untuk makan dengan sihat dan betul bagi membantu pesakit mendapat kalori yang diperlukan supaya dapat menjalani rawatan-rawatan yang telah dirancang oleh pakar onkologi. Hari ini saya jemput rakan saya, Puan Aini Masita. Hai Aini. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, Puan Siti. Oh, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, so dengar cerita Aini macam nak sediakan satu resepi hari ni. Apa benda yang Aini nak sediakan ya? Ya, betul Puan Siti. Hari ini saya ingin berkongsi dengan puan-puan semua cara-cara membuat banana mango smoothie, okey? Dengar bunyi pun macam dah sedap je. Betul. Memang bunyi sedap dan rasa pun memang sedap, Puan. Okey. Okey, sebelum So, apa bahannya? Ya. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat banana mango smoothie ni mudah saja ringkas sahaja. Okey. Pertama, kita perlukan 1/4 potongan buah mangga. Okey. 1/4 potongan buah mangga. Okey. Seterusnya, kita perlukan setengah biji buah pisang. Okey. 3 sudu besar yogurt. Okey. Plain yogurt ya. Kita guna plain yogurt. Dan juga saya pancur dekat sini 5 sudu susu formula khas bersama 200 ml air. Okey. Sebelum tu Puan Aini, susu formula khas ni susu apa ya sebenarnya? Kat mana kalau pesakit nak dapatkan, kat mana dia boleh dapat? Okey, susu formula khas ni boleh didapati di farmasi. Mana-mana farmasi biasanya ada. Okey. Hari ni kita guna susu formula khas untuk pesakit kencing manis lah. Okey. Kalau untuk pesakit yang tak ada kencing manis, dia ada susu formula khas yang berbeza lah. Okey. Tapi kan Puan Aini, saya terfikir kita biasa jumpa patient kan? Ya, Puan. Kebanyakan patient takut nak minum susu. Bila
kata susu ni tak bagus lah untuk kanser, akan menumbuhkan sel kanser lah. Macam mana tu? Ya, itu soalan yang biasa lah kita dengar sebagai pegawai dietetik ni. Tak boleh minum susu lah. Ada yang takut nak minum susu lah sebab cakap-cakap daripada orang ramai dan melalui kejadian mereka sendiri. Untuk pengetahuan semua, puan-puan semua, sebenarnya tiada masalah lah untuk kita minum atau ambil susu secara harian. Malah sebenarnya kalau mengikut kajian, tiada perkaitan terus di antara pengambilan susu dan juga meningkatkan risiko kanser. Malah untuk pesakit kanser sangat bagus untuk ambil susu ni, untuk minum susu kerana dia tinggi dengan kalori dan protein. Terutamanya untuk pesakit kanser ni, dia kerap kali macam puan sebutkan tadi, dia tak ada selera makan, kurang selera makan. Pengambilan makanan pun berkurang. Jadi pengambilan susu ni penting untuk meningkatkan, mencukupkan pengambilan kalori dan protein pesakit. Betul tu Aini. So kita kena yakinkan pada pesakit-pesakit dekat luar sana yang susu boleh dan in fact adalah makanan yang bagus untuk pesakit kanser lah kerana kandungan protein yang tinggi. Okey. So seterusnya Aini, apa steps yang seterusnya? So untuk nak menyediakan kita punya smoothie ni sangat mudah. Pertama sekali, kita masukkan kita punya bancuhan susu tadi Kita masukkan bancuhan susu tadi ke dalam kita punya shaker. Okey, seterusnya kita masukkan kita punya buah-buahan ke dalam kita punya susu. Okey, buah mangga. Okey. Dan seterusnya kita masukkan kita punya yogurt tadi 3 sudu yogurt tadi. Okey Aini, nak tanya juga. Tadi dah masukkan susu, lepas tu campur pula yogurt. Betul. Apa fungsi yogurt? Kenapa kena tambah yogurt? Okey, yogurt tu pun merupakan salah satu sumber protein juga untuk meningkatkan protein dalam kita punya minuman. Selain daripada itu, dia memberikan rasa masam kepada kita punya minuman. Dan sama juga seperti penggunaan buah-buahan yang masam, dia boleh membantu untuk pesakit yang mengalami gejala seperti loya, muntah dan juga perubahan diri rasa. Okey? Betul. Dan bercakap selain daripada buah-buahan, penggunaan seperti kacang merah dan juga almond boleh juga digantikan, menggantikan kita punya penggunaan buah-buahan tadi. Sebab apa kita punya macam ke kacang merah tadi saya suruh patient rebus lepas tu blend dengan dia punya susu. Okey, kacang merah ke kacang almond ni pun sama, dia merupakan sumber protein, dapat bantu meningkatkan kandungan protein dalam kita punya minuman bernutrisi tinggi ni. Sedap tu, kalau letak ais lagi sedap kan? Betul. Kalau bagi mereka yang menggemari macam rasa sejuk, memang kita akan suruh atau patient untuk meletakkan ais lah. Okey, so saya akan blend saya punya minuman ni tadi. Okey. Cantik warna kuning-kuning sikit kan? Betul. Okey. Kita boleh hidangkan kita punya minuman di dalam cawan. Menarik tak puan? Menarik sangat. Okey. Sikitlah nak buat hiasan sikit. Kalau ada dekat rumah ada serbuk macam contoh Milo ke ataupun koko ataupun cinnamon, kita boleh taburkan sikitlah dekat kita punya atas minuman ni untuk hiasan. Untuk sebagai hiasan, untuk meningkatkan lagi selera pesakit kan. Kalau pesakit tak ada selera kan, tengok menarik je minuman ni, lagi seronoklah nak minum. Ya betul kan, faktor presentation makanan tu sendiri pun penting juga untuk menarik minat pesakit untuk makan kan? Betul puan. Okey, so ini dia resipi kita yang pertama hari ini, banana mango smoothie. Okey, selamat mencuba.
tadi saya dah rasa dah banana mango smoothie tu memang sedap, terbaik. Jadi saya tak sabar nak tunggu resepi kedua. So yang kali ni resepi apa pula yang ini nak share? Okey, untuk resepi kedua pada hari ini, saya ingin berkongsi resepi dragon fruit milkshake. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk menyediakan dragon fruit milkshake adalah, okey, kita perlukan 1/3 potongan buah dragon fruit, okey. 2 sudu besar aiskrim, okey. Dan kita untuk resepi kali ini kita menggunakan 200 ml susu segar. Ini resepi yang pertama tadi Aini gunakan susu formula khas. Betul. Yang ni Aini guna susu segar. So apa beza keduanya? Jadi susu segar dan bezanya dengan susu formula khas ni adalah dari segi kandungan kalori dan protein. Untuk susu formula khas tadi, kandungan kalori dan proteinnya adalah lebih tinggi dan selain daripada itu nutrisinya adalah lebih lengkap. Manakala susu segar ni kandungan kalori dan proteinnya lebih rendah berbanding dengan susu formula khas tadilah. Sakit yang memang ada masalah penurunan berat badan berterusan, kurang selera makan, mungkin perlukan susu formula khas lah. Betul. Okey. Untuk pesakit yang mengalami penurunan berat badan yang berterusan dan juga pengambilan kalorinya sangat kurang, pegawai dietetik akan menyarankanlah pesakit untuk menggunakan susu formula khas. Manakala pesakit yang masih boleh makan dengan mencukupi, cukup untuk sekadar mengambil susu susu segar biasa untuk menambahkan optimumkan pengambilan kalori dan protein seharian. So seterusnya cara membuatnya sama juga mudah. Okay, kita masukkan 200 ml susu segar ni ke dalam kita punya shaker. Okey. Seterusnya kita masukkan kita punya buah dragon fruit ke dalam kita punya susu. Okey. Seterusnya kita masukkan kita punya aiskrim. Apa tujuan letak aiskrim ni? Okey, aiskrim ni pun ada protein lah. Okay. Selain daripada itu, aiskrim juga meningkatkan lagi rasa kita punya milkshake ni. Jadi lebih sedap lah. Terutamanya kalau kita menggunakan buah-buahan yang mempunyai rasa yang kurang sikit manis ataupun kurang kuat sikit rasa dia, dengan penambahan aiskrim ni dapat meningkatkan rasa lah. Selain daripada itu, dia meningkatkan juga kandungan kalori dan protein kita punya milkshake ni. Tapi kan nanti mesti ada pesakit yang akan tanya, saya ni kencing manis bila saya minum milkshake ni. Betul. Selalu pesakit dia agak risau lah kan, guna buah lah kan, ataupun kena tambah aiskrim manis kan, boleh tak? So biasanya kita akan bagi tahu kat pesakit tak ada masalah untuk beliau mengambil kita punya milkshake ni. Yang perlu pesakit ambil berat ataupun ambil kira adalah berapa banyak kandungan ataupun porsi buah-buahan yang diletakkan. Jangan letak sampai 2 biji buah dragon fruit. Kita kena kawal lah portion penggunaan buah dragon fruit tu. Dan janganlah makan aiskrim satu tub tu kan. Kita letak pun setakat 2 sudu sahaja. So tak ada masalah. Sikit rasa lah. Betul. Okey, seterusnya kita blend kita punya milkshake. Okey. Tengok warna dia menarik kan. Okey, sekejap saja dah siap kita punya milkshake. Okey, kita boleh hidangkan kita punya milkshake ke dalam cawan. Ini biasa kan kalau kita dulu patient pun ada yang kata dia memang tak minum susu dari kecil lagi. Betul. Jadi bila kita bagi saranan untuk minum susu ni, diorang akan beratan, macam tak nak minum. Jadi bila kita buat macam ni, colour cantik macam ni, adakah dia mempengaruhi pesakit, menggalakkan diorang untuk mencuba perubahan warna kepada kita punya milkshake ni secara tidak langsung, dapat mengubah persepsi pesakit lah. Dia meningkatkan presentation kita punya milkshake ni dan seterusnya meningkatkanlah kebolehan penerimaan pesakit kepada susu. Selain daripada itu, bahan-bahan yang kita gunakan tadi, buah-buahan tadi kan, campuran aiskrim ataupun kita boleh guna buah-buahan yang lebih masam, semua itu dapat
orang kata mengurangkan pesakit tu punya rasa susu tu lah. Rasa bau tu susu dapat kurang dan seterusnya patient pun akan lebih menerima lah kita punya milkshake tu tadi. Tolerance kepada betul. rasa susu lebih. Betul puan. Okey, so seterusnya kita boleh hias sikit lah kita punya milkshake. Boleh hias sikit. Kita taburkan sikit kita punya whipping cream lah kat sini. Lagi cantik lah, dia merah, betul. Patient pun akan lagi tertarik lah nak minum. Kan presentation menarik. Okey. Kita boleh letakkan sikit kita punya madu dekat atas. Ya, sikit saja. Dalam satu sudu saja. Okey, akhir sekali kita hiaskan kita punya shake dia dengan buah-buahan, potongan buahan yang kecil lah. Ini dia dua resepi kita pada hari ini, iaitu banana mango smoothie dan dragon fruit milkshake. Okey, Aini, boleh cerita sikit tak apa kandungan kalori untuk kedua-dua resepi pada hari ini? Ya, okey. So untuk satu hidangan kita punya milkshake ni mengandungi 260 kalori. Okey, iaitu bersamaan dengan lebih kurang 2 keping roti. Kalau untuk breakfast tu 2 keping roti dengan 1 biji telur. Ataupun bersamaan juga dengan 1 cawan bihun dengan 1 biji telur jugalah. Okey. Okey, betul lah cara yang mudah untuk pesakit makan. Kadang-kadang bila pesakit tengok makanan yang minyak-minyak, telur kan, memang bila dah rasa nak muntah tu, tengok makanan pun dah rasa macam tak lalu. Jadi kalau dalam bentuk hidangan yang tinggi protein dan kalori macam ni, senanglah untuk pasien pesakit mencapai keperluan tenaga dengan cara yang lebih mudah. Betul, Puan Siti. Dengan cara liquid kan. Betul. Lebih mudah untuk diminum lah. Betul. Okey, jadi selesai sudah sesi sembang sihat at IKN bersama dietitian pada kali ini. So insyaAllah kita akan berjumpa untuk sesi-sesi lain yang akan datang selepas ini dengan pelbagai lagi resepi yang lebih menarik dan lebih sedap semestinya. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aini kerana sedia bersama-sama kita untuk men-share dua resepi kita yang memang menarik. So tuan-tuan puan-puan di luar sana, jangan lupa try resepi-resepi kali ini. Saya memang dah cuba dua-dua dan dua-dua memang sedap. Okay, so sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin menjemput tuan-puan untuk sama-sama untuk menonton channel YouTube MN Channel di mana Puan Nur Syariza Jamhuri, Pegawai Dietetik U52 Subject Matter Expert bidang onkologi, akan menceritakan ataupun berkongsi dengan anda pelbagai topik-topik tentang pemakanan dan penyakit kanser. Okey, dan sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe MN Channel. So sebarang persoalan, anda boleh berjumpa dengan kami, Pegawai Dietetik Institut Kanser Negara. Sekian, terima kasih. Okey, so jom kita uji rasa. Ini nama dia banana mango milkshake. Yang ni saya yang tabur-tabur kat atas ni Milo je. Sedap. Sedap. Rasa banana. Rasa banana kan? Okeylah Okay. So, biasa minum susu tak? Ini biasa minum susu. Izzuan pun biasa. Ya. So biasanya InsyaAllah lah tak ada masalah lah kan. Tapi sedap kan? Okey, untuk pendapat you all lah kan. Kalau orang yang tak biasa minum susu, rasa-rasanya boleh minum tak? Kalau macam ni. Ada tak rasa susu yang sangat strong? Kadang-kadang orang tak suka minum susu kan? Tak ada. Sebabnya buat rasa buah tu ada. Rasa buah tu yang sesuai lah untuk yang
tak boleh minum susu yang susu fresh milk macam tu, full cream macam tu. Sebab rasa buah dia macam dominan kan. Okay, Izwan, okay. Okey. Tempat saya bagi orang tak minum susu boleh cuba dulu. Sebab rasa susunya tu kurang menyelah. Balance lah. Okey, so maksudnya rasa buah tu lebih menyelah lah. Okey So yang itu pisang dengan mangga. Yang ini dragon fruit. Dragon fruit. Okey, so boleh rasa lah. Okey. Sedap. Ini lagi sedap. Ini lagi sedap. Sebab rasa buah dragon fruit dia lagi kuat lagi. Lagi kuat. Sebenarnya kita letak aiskrim sikit. Jadi sebab dragon fruit, tujuan kita letak dragon fruit ni untuk macam presentation lah, nampak warna dia cantik. Tapi dragon fruit ni kalau kita beli kadang-kadang ada yang tak manis, kadang-kadang tawar. Jadi kita masukkan aiskrim tu rasa dia sedap sikit lah. Maksudnya aiskrim tu penyedap dia lah. Tapi buah pun dia kira campur lah kan. Izwan, okey. Rasa sedap. Rasa buah, ada rasa ais dan tak selalu manis lah. Tak terlalu manis sesuai Rasa untuk orang kencing manis okey tak? Ada rasa manis sangat tak? Pendapat saya sesuai. Sesuai lah. Tak manis sangat kan? So antara dua ni dah rasa dua-dua kan? Yang mana pada deria masing-masing kan? Yang mana lagi sedap? Saya rasa dragon fruit. Izwan? Saya pilih yang pertama. Banana. Ya. Okey, jadi terpulanglah pada masing-masing yang mana lebih sedap. Tapi dua-dua adalah pilihan yang lebih bagus, tinggi kalori, tinggi protein, sangat sesuai diminum oleh pesakit kanser. Terutamanya yang mengalami masalah-masalah kurang selera makan dan mengalami kesan-kesan sampingan rawatan. Okey, jadi jangan lupa cuba.